Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna minaz zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana nawwita syamsa wal qamar wasahli abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan sekalian jemaah, ya, khususnya jawatan kuasa masjid kita yang sepak hati pada pagi ini, ya. Jadi pada pagi ini kita menyambung semula siri tazkirah subuh dalam membicarakan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Jadi kita menyambung semula dengan matan yang baru pagi ini, ya. Yang minggu lepas kita telah menjelaskan 2 minggu lebih kurang, ya. Kita menjelaskan apa yang dinyatakan oleh pengarang kitab ini Ibnu Athaillah, ya, tentang peringkat nafsu mazmumah dan nafsu mahmudah, ya. Kemudian diperincikan nafsu itu satu persatu. Itu dua kita buat selama 2 minggu lah lebih kurang, ya. Kemudian pada pagi ini, ya, masih lagi membicarakan bab nafsu, ya, tetapi dari segi metod yang lain, ya, ataupun pendekatan yang lain, ya. Matannya berbunyi, pengarang mengatakan bahawa aslu kulli maksiatin wa ghaflah wa syahwah ar-ridha 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamun ridha minka anha. Yang bermaksud asal setiap maksiat, kelalaian dan syahwat ialah sukanya terhadap nafsu, kerana sukanya itu menutupi aib nafsu dan menghalangnya daripada pandangan al-haq dalam segala ahwal. Sedangkan asal setiap ketaatan, kesedaran, ibadah dan menghargai diri sendiri adalah kerana ketiadaan rasa suka kepada hawa nafsumu itu. Di pengarang menjelaskan bahawa, ya, asal kepada bila kita nak buat sesuatu perkara yang bertentangan dengan syarak tu ialah kita suka melayan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, ya. So bila kita dah melayan tu, ya, nafsu tu menutup pintu hati kita dan kita rasa itu yang paling baik. Tu dia kata tu terhadap nafsu, kerana sukanya itu menutup aib nafsu. Dia suka dah biasa, kata tu Allah bisa tegal biasa. Jadi lama-lama yang dikatakan tak sesuai, jahat sebagainya itulah yang paling baik bagi orang itu. Sedangkan dia kata sedangkan asal setiap ketaatan itu ialah dan ibadat itu ialah menghargai diri. Menghargai diri kerana apa? Kerana ketiadaan rasa suka kepada nafsu tu. Tak ada lagi dah nafsu tu, ya. Jadi nafsu maksud di sinilah nafsu mazmumah dan mahmudah. Nafsu yang mazmumah ni,
Kita bukan nak cantik habis, kata orang tu, sampai tak tinggal tunggu. Tapi kita perelokkan, ya, supaya yang mazmumah tu menjadi mahmudah, ya. Kita tengok huraian pengarang, ya. Sukanya terhadap hawa nafsu adalah asal daripada segala sifat yang tercela. Jadi pengarang menjelaskan, suka mengikuti, melayani hawa nafsu itu adalah sebahagian daripada sifat yang tercela. Apa hawa nafsu ni? Kita dah jelaskan 2 minggu yang lepas, ya. Kita baca detail dia, ya. Seperti kita sentuh jugalah takabur, riak, ujub, sum'ah, ya, adu domba, ego, ya, dan sebagainya itu. Sedangkan ketiadaan rasa suka kepada nafsu itu adalah asal daripada sekalian sifat terpuji. Kalau mula benci kepada dia tu, ya, nak membaiki dia tu, maka itulah permulaan sifat terpuji kepada kita. Ini kerana apabila seorang itu menyukai nafsunya, segala apa yang dilakukan dianggap baik dan sempurna. Bila dah menjadi amalan benda tu, ya, misalnya kan cakap besar, takabur. Kalau dah menjadi amalan benda ni, benda yang kecil menjadi besar kan? Dapat sikit dibesarkan. Contohnya kan, anak yang berjaya kan, misalnya kan, jadi dijajakan kejayaan anak tu merata-rata. Pantang lu bungkit cerita sikit, dia akan kaitkan ke situ. Cerita sikit, kait ke situ. Kerana apa tu? Kerana dah biasa suka bercakap besar tu. Begitulah juga dengan suka bohong. Orang dah biasa bohong tak ada apa-apa dengan dia. Begitulah juga dengan yang lain-lain, ya. Begitu dengan amal. Misalnya amal yang sunat, ya. Sebab baru ni Ustaz Zainal kata amal yang sunat ni amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bonus. Ada yang fardu tu adalah modal. Jadi amal yang sunat ni kalau dilakukan satu, kemudian satu dipertingkatkan, dia akan menambahkan yang lain, kegemaran tu. Akhirnya yang sunat tu seolah wajib pada dia. Sebab dah biasa. Misal qabliyah, ba'diyah tak mungkin lagi dah. Tak mungkin lagi. Jadi pada orang itu mendirikan qabliyah, ba'diyah tu umpama fardu kat dia, walaupun benda tu sunat hukum. Begitu juga dengan tahajud, ya. Kalau biasa bangun malam, orang yang dah biasa macam ini, bila dia tertinggal tahajud dia, maka dia boleh qada siang tu. Katakanlah malam tadi dah 10 tahun tak berhenti-henti tahajud, contohnya. Tiba-tiba pagi itu misalnya tertinggal, maka berdukacitalah dia, ya. Sebab benda yang baik ni bila tinggal sekali akan ada rasa dalam hati kita tu. Rasa itulah iman. Tapi kalau tinggal tak rasa apa, maknanya iman tu bukan tak ada, tapi belum subur dalam diri kita. Iman kepada amal tu belum subur. Sebab bila nak umpama pokok kan, pokok getah yang kita tanam tu lah, mula tumbuh patah adik kera. Tumbuh patah adik kera. Bantut apa getah. Tapi kalau yang misalnya dah biasa, yang inilah yang kita boleh qada pagi itu. Tapi kalau buat sekali seminggu, 2 kali seminggu, ataupun seminggu 3 kali, orang ni tak boleh qada. Sebab tak menjadi rutin kepada dia. Tak rutin dia, ya. Tapi kalau misalnya dah menjadi darah daging, tahajud ni, ya, ataupun qiyamul lail, ya. Apa beza tahajud qiyamul lail? Qiyamul lail kata setengah ulama ialah dia tak perlu tidur. Jadi maknanya orang yang misalnya mendirikan malam ni, ya, menceriakan malam ni, dia tak payah tidur pun tak apa, dia terus amal. Jadi amalan ni tadi dinamakan dia qiyamul lail. Ni ada setengah kitab kata macam tu, ya. Bayang ada pun yang tahajud ni dia kena tidur dulu. Walaupun misalnya lepas isyak pukul 9 tu, lepas makan semua tidur, tiba-tiba pukul 11.30 terjaga, dia boleh tahajud dah. Kemudian 12.30 tu
dah ngantuk balik, tidur balik. Cuma dia kena bangun subuh. Jangan kena tahajud langsung tinggal subuh. Tak pakai. Ya. Tu dari segi ibadat tadi ya. Jadi sekarang ni apa nafsu ni? Nafsu yang ada pada kita ni ya. Oleh kerana kita ni manusia biasa, adapun nabi tu dah maksum. Maknanya nabi orang yang dipelihara daripada kejahatan. Dia tidak melakukan kejahatan walaupun darjah dia ya, walaupun rupa dia macam orang biasa. Adapun malaikat langsung tak ada nafsu. Maka malaikat tak perlulah ada jasad. Sebab kerja dia taat je. Dia tak perlu nak menuai getah. Dia tak perlu nak bekerja. Dia tak perlu nak beranak isteri. Itu malaikat. Adapun manusia, sama dia nabi, wali ataupun orang awam macam kita, maka orang ni, manusia biasa ni, dia ada nafsu. Cuma nabi dipeliharakan daripada nafsu-nafsu yang mazmumah ya. Dulu kita pernah baca hadis ya, 2 minggu lepas ya, Nabi menyatakan bahawa dalam diri kita ni ada segumpal daging. Kalau baik dia, maka baiklah seluruh anggota tu. Kalau jahat dia, buruk dia, maka jahat dan buruklah seluruh anggota tu. Wahya qalbun ya, Nabi kata itulah qalbun ataupun jantung, hati. Di jantung ni bukan jantung hati ni bukan hati yang sekeping yang besar tu ya. Jantung yang duduk tengah-tengah ni. Di belakang susu kita yang kiri tu. Yang itu yang jantung yang menjadi tempat kenyataan menerimanya amanah. Di situ yang ada rasa. Adapun yang kalau kita belah ayam ke ya, kambing, lembu, kita ambil jantung itu kan, kita belah tak ada apa-apa. Sebab itu jantung yang anggota. Tapi di situlah kenyataan